Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, pada kali ini dapat kita bersua kembali bersama saya Haji Wan bagi berkongsi cerita mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya akan berkongsi satu cerita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh baginda. Siapakah beliau? Dan apakah peranan beliau dalam mengembangkan ajaran Islam bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu? Ayuh, mari kita saksikan siapakah nama-nama beliau itu. Yang pertama, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Saidina Abu Bakar merupakan sahabat yang paling rapat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan lelaki yang pertama memeluk Islam. Saidina Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, menjadi khalifah yang pertama selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan bapa kepada Sayyidatina Aisyah atau isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijrah setelah 2 tahun menjadi khalifah. Yang kedua, Saidina Umar Al-Khattab. Nama sebenar beliau ialah Umar bin Al-Khattab, juga digelar dengan Umar Al-Faruq kerana keberanian dan kegagahan beliau. Beliau merupakan seorang yang gagah perkasa serta berkuasa di kota Mekah. Pada awalnya, beliau merupakan seorang yang begitu kuat menentang ajaran Islam. Beliau juga pernah berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhirnya memeluk Islam setelah mendengar lantunan surah Toha. Saidina Umar merupakan khalifah yang kedua. Di zaman beliau, kekuasaan Islam berkembang ke serata pelosok Asia, Utara Afrika dan juga Eropah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa jika ada nabi selepas aku, Umarlah orangnya. Saidina Abu Bakar wafat pada tahun 23 Hijrah apabila dibunuh oleh Abu Lulu'ah ketika beliau sedang solat subuh. Ketiga, Saidina Uthman bin Affan. Saidina Uthman merupakan seorang yang berketurunan bangsawan dan hartawan yang kaya. Beliau memeluk Islam setelah mendapat ajaran dan ajakan dari Saidina Abu Bakar. Beliau juga digelar oleh sahabat orang yang memiliki 2 cahaya kerana berkahwin dengan 2 orang anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan khalifah yang ketiga. Di zaman pemerintahan beliau, Al-Quran dikumpulkan untuk dikitabkan. Juga di zaman beliau jugalah tertubuhnya pasukan armada maritim laut yang pertama. Beliau wafat ketika sedang membaca Al-Quran apabila dibunuh oleh kaum Khawarij yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan beliau. Yang keempat, Saidina Ali bin Abi Talib. Nama sebenar beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan sepupu dan juga menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saidina Ali merupakan orang yang menyokong penuh pergerakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa zaman kezaliman terhadap Islam. Sewaktu ingin berkahwin dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Fatimah Az-Zahra, beliau telah menjual baju perang besi beliau untuk dijadikan mahar. Beliau telah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dan wafat pada usia 63 tahun. Kelima, Talha bin Ubaidillah. Saidina Talha bin Ubaidillah adalah antara orang yang terawal memeluk Islam. Beliau melalui perantaraan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Talha bin Ubaidillah sangat aktif dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk perang Badar. Ketika di perang Uhud, Saidina Talha telah mengorbankan dirinya untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menghalang pihak musuh dari mencederakan Rasulullah dengan menggunakan seluruh anggota badannya dari dibunuh musuh sehingga terdapat jari-jari tangan beliau yang putus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Saidina Talha sebagai syahid yang hidup kerana keadaannya yang banyak terluka, hilang anggota atau tercedera
kerana peperangan Islam. Rasulullah SAW memberitahu pada waktu itu, barang siapa yang ingin melihat syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah wafat dalam peperangan Jamal ketika zaman Saidina Ali dan dikubumikan di Basrah, Iraq. Yang keenam, Zubair bin Awam. Saidina Zubair bin Awam merupakan sepupu Rasulullah SAW dan menantu kepada Saidina Abu Bakar. Isteri beliau bernama Sayyidatina Asma, iaitu anak Saidina Abu Bakar. Beliau juga dikatakan mempunyai seramai 7 orang isteri di zaman hidup beliau. Saidina Zubair bin Awam merupakan seorang prajurit perang yang hebat. Dalam peperangan Badar, beliau berjaya menumpaskan pemimpin barisan hadapan tentera Quraisy yang hebat, iaitu Ubaidah bin Said bin Ash. Walaupun Ubaidah memakai baju besi, Saidina Zubair berjaya menghunus lembingnya ke mata Ubaidillah sehingga tembus ke belakang kepalanya. Saidina Zubair bin Awam syahid dalam peperangan Jamal bersama-sama dengan Saidina Talha pada usia 64 tahun. Orang yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Beliau seorang yang sangat berani, memandangkan beliau telah menyertai semua peperangan di dalam Islam. Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW dari sebelah ibu beliau, iaitu Aminah binti Abdul Wahab. Semasa hidupnya, semasa umat Islam masih ditindas di kota Mekah dalam penyebaran awal ajaran Islam, Saidina Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mencederakan dan membelasah seorang musyrikin Mekah dan menjadikan beliau adalah orang yang pertama menumpahkan darah dalam sejarah Islam. Ketika pemerintahan Saidina Uthman, Saidina Sa'ad dilantik untuk mengetuai rombongan umat Islam ke tanah besar China untuk menyebarkan ajaran Islam. Beliau adalah perintis kepada tamadun Islam di China. Beliau dikatakan wafat di Madinah dan dimakamkan di pekuburan Baqi'. Yang ke-8, Sa'id bin Zahid. Saidina Sa'id bin Zahid adalah suami kepada Fatimah binti Al-Khattab, iaitu adik kepada Saidina Umar bin Al-Khattab. Beliau merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam dan sangat menjunjung tinggi adab Islam. Saidina Sa'id mengikuti semua peperangan dalam Islam kecuali peperangan Badar. Ketika peperangan Badar, Rasulullah SAW telah mengutuskan beliau untuk mengintai kafilah Quraisy yang bergerak menuju ke bumi Madinah. Kembalinya dari tugas tersebut, perang Badar telah pun tamat. Meskipun begitu, Sa'id tetap dianggap terlibat dalam peperangan itu dan mendapat harta pampasan perang daripada Rasulullah SAW. Saidina Sa'id wafat di Aqi', iaitu 100 km di selatan kota Madinah, dan jenazah beliau dimakamkan di Madinah. Yang ke-9, Abdurrahman bin Auf. Saidina Abdurrahman bin Auf memeluk Islam dan bersyahadah di dalam tangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu beliau masih kecil lagi, iaitu 2 hari selepas keislaman Saidina Abu Bakar. Seperti kebanyakan sahabat, Saidina Abdurrahman juga mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah. Saidina Abdurrahman juga merupakan ahli jawatan kuasa syurah berenam. Suatu pemilihan khalifah ketiga selepas peristiwa pembunuhan Saidina Umar Al-Khattab, beliau merupakan salah seorang calon khalifah. Namun Saidina Abdurrahman bin Auf telah memilih agar khalifah diberikan kepada Saidina Uthman bin Affan. Beliau merupakan seorang sahabat yang sanggup berkorban dan berjihad di jalan Allah. Beliau sanggup menyumbang barang-barang keperluan yang dimuatkan di atas 700 ekor unta untuk penduduk Madinah. Abdurrahman juga menjual tanahnya dengan harga 40,000 dinar dan dibahagikan kepada kaumnya, isteri Nabi dan juga fakir miskin. Yang terakhir, yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Saidina Abu Ubaidah bin Jarrah atau nama sebenarnya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Beliau berasal dari kaum Quraisy dan antara orang terawal yang memeluk Islam.
Dalam peperangan Uhud, Saidina Abu Ubaidah menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan tersebut, beliau yang melihat baginda tercedera dengan sepantas kilat meluru ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saidina Abu Ubaidah kemudiannya mencabut besi yang tersusuk pada rahang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan dua gigi hadapan beliau. Ada antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kehebatan dari Saidina Ubaidillah. Setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah wafat akibat menghidap satu wabak di zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Semoga dengan perkongsian pada kali ini dapat memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-puan semua. Jadikanlah seperti sahabat Nabi yang mementingkan akhirat yang kekal abadi. Jika bermanfaat, tolong sebarkan video ini untuk perkongsian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.